Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang sebanyak dan setingginya kepada Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat limpah kurnia yang dianugerahkan kepada kita dan juga kepada keluarga kita dan masyarakat serta negara kita. Pagi ini kita teruskan pengajian kita dalam juzuk tafsir, juzuk yang ke-29. Juzuk yang ke-29 surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ini surah yang ke-9 dalam juzuk yang ke-29 ini. Surah yang ke-75 dari awal Quran. Kita baca beberapa ayat, harap para jemaah sudah bersedia pegang Quran, buka mushaf. Kemudian kita akan pergi kepada terjemahan ya melalui tafsir pimpinan Ar-Rahman. Tafsir pimpinan Ar-Rahman, alhamdulillah tafsir ini banyak terdapat di kedai-kedai buku. Ada versi Jawi macam ni, ada yang tulisan Rumi, duanya ada. Bolehlah beli untuk sama-sama kita tatap, menadah kitab, ngaji, dan kita tambah, tulis, catat apa yang dihuraikan dalam tafsir ringkas ini, insya-Allah. Permulaannya kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada terjemahan, insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. Kalau kita perhati dalam surah Al-Qiyamah ini, ayat dia pendek-pendek kan, seperti kebiasaan surah Makkiyah. Kita pergi kepada muqaddimah kitab pimpinan Ar-Rahman. Yang pertama, dalam muqaddimah ini mengatakan surah ini diturunkan di Makkah. Dalam istilah dia makkiyatun bil ittifaq. Dengan ittifaq ulama, surah ini makkiyah, maknanya diturunkan di Makkah. Mengandungi 40 ayat. 40 ayat. Ada juga pandangan kata 39 ayat. Alhamdulillah, hana ada hurai banyak kali. Perbezaan itu bukan menambahkan ayat, tapi di mana dia berhenti. Adakah ini ujung ayat mula dengan yang lain, ataupun diteruskan maka jadi satu ayat. Itu je perbezaannya. Tasmiyatus surah, dinamakan surah ini dengan surah Al-Qiyamah. Apa makna Al-Qiyamah? Perihal hari kiamat. Kiamat ni sudah Melayu, sudah Arab sebenarnya. Arab sudah Melayu, kan? Itulah nama yang masyhur dalam mushaf Quran dan juga dalam kitab-kitab tafsir
Sebahagian ulama tafsir dia tulis surah la uqsimu biyaumil qiyamah, sebagaimana ada sebahagian dia ambil ayat yang pertama, ataupun surah la uqsimu, kan, la uqsimu. Tapi la uqsimu ni ada masalah sebab dia tukar dengan la uqsimu bihadzal balad. Jadi kita kekalkan dengan surah Al-Qiyamah. Kenapa? Kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari kiamat. Dan dengan an-nafsul lawwamah. Apa nafsul lawwamah? Nafsu yang mencela tuannya. Dia panggil nafsu yang mengkritik, condemn tuan dia sendiri. Kenapa buat gini, apa tak buat gini. Itu salah satu daripada kategori nafsu yang kita akan cerita nanti, insya-Allah. Allah Taala bersumpah dengan hari kiamat dan bersumpah dengan nafs al-lawwamah. Untuk apa dia bersumpah ini? Bahawa manusia akan dibangkitkan, dihidupkan semula sesudah mati. Bila dia panggil setiap sumpah itu menunjukkan kekuatan perbincangan itu. Allah nak tunjuk kuatnya bahawa kamu lepas mati hidup balik. Dan kamu akan dihitung dan dihisap segala perbuatan yang telah kamu lakukan di dunia dulu. Tidak ada yang free, tidak ada yang lepas saja. Kita akan pergi. Kemudian intisari kandungan. Apakah intisari kandungan surah kita ini? Membentangkan dalil-dalil yang membuktikan kekuasaan Allah melaksanakan segala yang telah dijanjikannya. Allah Ta'ala bila dia berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah Ta'ala tidak akan menyalahi janji sekali-kali. Maka kita, kalau kita berjanji, kena tunai janji. Kalau tidak, orang panggil manusia tak betul, atau dalam istilah dia panggil munafik, janji tak tunai. Hati-hati dengan janji, kan? Pada hari itu, yakni hari kiamat, manusia diberitahu akan segala yang telah dikerjakannya dan yang telah ditinggalkannya. Mu tinggal apa atas dunia dulu? Tinggal benda baik, alhamdulillah, terimalah benda baik. Bahkan manusia itu anggotanya menjadi saksi terhadap dirinya sendiri, walaupun ia berperi-peri, maknanya bersungguh-sungguh memberikan alasan-alasannya untuk membela diri. Dia cakap, mula-mula Allah Ta'ala benar mulut cakap, lepas tu dia nak kelentung lagi di akhirat, pap, ditutup mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, senyak kote. Orang Kelantan kata senyak kote, tak cakap. Maka anggota yang menjadi saksi. Alhamdulillah, dalam siri kita baca kitab Rihlah Al-Alamul Akhir, ana ada sebut dah di antara perkara-perkara yang akan menjadi saksi kepada kita di akhirat. Anggota kita, bumi, tempat kita pijak, semua ini menjadi saksi belaka, tak boleh lari dah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, ingatlah akan hal orang yang hendak mati apabila rohnya sampai ke pangkal kerongkong, ke halkum. Dan orang-orang yang hadir di sini heboh-heboh, sibuk sana sini, panggil doktor, panggil tabib, berkata siapakah yang dapat menawar jampi dan mengubatinya. Tak ada siapa boleh buat. Pada hari itu tidak ada apa. Allahu Akbar. Dan ia sendiri yakin bahawa sesungguhnya saat itu saat perpisahan, serta kedahsyatan pun bertindih-tindih. Maka kepada Tuhanmu lah pada waktu itu engkau dibawa untuk menerima balasan. Allahul Musta'an. Baiklah para jemaah sekalian, kita berpindah kepada surah ayat satu persatu yang kita akan baca insya-Allah. Tengok Quran, tanda apa yang patut ditanda. Kemudian selepas membuat catatan dalam video, eloknya dibuat satu file khas, letak sini, catatan, dia panggil hasil hasaid, kan, dalam ulama-ulama tadabbur masih tulis hasaidut tadabbur, maknanya
hasil daripada kita tadabbur ini, berapa poin yang kita dapat. Masya Allah, tabarakallah. Supaya manusia ni mudah lupa. Bila dia lupa, kata di para ulama, al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Al-ilmu saydun. Ilmu itu seperti perburuan, binatangnya liar. Wal kitabatu qaidun, tulis itu sebagai pengikat. Bila kita tulis ilmu yang kita belajar hari ni, ada 10 maklumat, 5 perkara yang aku dapat hari ni, tadabbur hari ni. Kena ingat hari-hari. Kemudian dicerita pula kepada anak-anak kita. Dan ada sebahagian daripada sahabat kita yang mencatat di bawah tu, ana sempat balik tengok, ada yang tersilap. Maka yang tersilap tulis tu, kawan-kawan yang menulis tu nak tegur lah, bukan macam tu ini. Jadi nanti menimbulkan masalah pula. Kalau kita nak cek seorang-seorang, memang saya tak mampu. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok di permulaan surah kita baca auzubillahi minasyaitanirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Adapun di tengah surah cukup dengan auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillah, kita tak baca lagi. Itu dia punya cara bacaan, etika. Jangan tanya, apa salah baca bismillah? Saya tak kata salah, kita kata adabnya begitu. La uqsimu biyaumil qiyamah. Allah kata, aku bersumpah dengan hari kiamat. Allahu Akbar. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Jadi ayat ini dipanggil ayat qasam. La uqsimu. Uqsimu itu sumpah, kan? Sebagaimana kata di para ulama tafsir, bermula daripada Imamul Mufassirin Abdullah bin Abbas, Habrul Ummah wa Turjumanul Quran radhiyallahu anhuma, dan lain-lain ulama tafsir, dia kata ayat ini qasam, sumpah. Ayat sumpah. Ada sebagai ulama kata la nafiyah, dia nafi, sebab aku tak bersumpah dengan hari kiamat. Lah, sebaliknya, majoriti aksarul mufassirun, kebanyakan ulama-ulama tafsir kata apa, al-mufassirun kata apa, ayat ini qasam, sumpah. Allah Ta'ala bersumpah dengan apa? Yang pertama, dia bersumpah dengan hari kiamat. Kemudian dia bersumpah dengan ayat yang kedua, dengan nafsu al-lawwamah. Maka kita tengok ayat ini, iaitu merupakan ayat sumpah. Sebab apa? Para ulama telah menetapkan Allah Ta'ala bersumpah ini ala umurin izam. Ala umurin izam, iaitulah perkara yang besar. Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk dia, nak menunjukkan bahawa isu yang dibawa ini adalah perkara yang besar. Perkara yang besar. Sebagaimana Allah Ta'ala mula beberapa surah bil qasam, dengan sumpah. Banyak dah kita bincang gitu kan. La uqsimu bihazal balad, wala uqsimu. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah ini dengan hari kiamat, hari dibangkitkan manusia seluruhnya di Rabbil Alamin, hari manusia keluar dari kubur, hari manusia akan tengok apa yang telah dihasilkan di atas dunia dulu. Allahul musta'an. In kana khairan fa khair. Kalau dia buat benda baik, dia nampak benda baik, kita kata alhamdulillah. Kan, orang yang dapat surat tangan kanan, wa amma man ukit, dia kita wa biyaminihi, gembira mereka. Mari baca kita aku. Kalau sebaliknya boleh tangan kiri pula, na'udzubillah. Monyok kata orang, tak nak memikir. Maka al-qiyamah di sini, kata di para ulama, ada dua tanda. Satu kiamat yang umum, yang agung, yang besar itu, iaitulah kiamat yang akan berlaku pada tarikh yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Malaikat Israfil bersedia je nak tiup dia punya sengkakala, nak tiup sur yang telah diperintahkan, menunggu perintah. Bila-bila masa je.
Bila-bila masa dia panggil anytime, yang penting dia sudah ready nak tiup Israfil. Satu lagi kiamat dia panggil al-qiyamah al-khassah. Kiamat khas ataupun kiamat individu. Individu mana pribadi. Kiamat khas. Bila? Apabila orang tu mati. Itu dia panggil kiamat. Ada diriwayatkan dalam hadis, diriwayatkan, iza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuhu. Apabila mati seorang, maka berlakulah kiamat bagi dia. Bagi dia kiamat. Maknanya kiamat bagi seorang itu. Sebab apa? Walaupun ini panggil kiamat kecil, kiamat peribadi, tapi bila orang itu mati, dia nampak dah apa yang dia buat. Masuk dalam kubur, jumpa dalam Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, minta maaf banyak-banyaklah daripada awal surah yang kita baca dulu sampai hari ni. Kita ni Allah Ta'ala duk ingat ke mati bangkit semula, mati bangkit semula. Kalaulah ingatan yang hari-hari kita dengar, yang banyak kita dengar ini masih lagi belum memberi kesan kepada kita, maka hendaklah kita bermuhasabah, mencari di manakah hati kita, kenapa begitu sekali kerasnya, tak mau menangis, tak mau tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab benda ni depan mata. 4-5 hari sekali kita pergi kubur menghantar orang mati. Maka tidak adakah keinsafan dalam jiwa kita, aku juga akan mati, kan? Dalam Quran kata innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mu mati, orang lain mati juga. Nah. Maka bila orang itu mati, berlakulah kiamat. Allahu Akbar. Kata riwayat ini dhaif, wa fihi dhaif, wa fi sanadihi dhaif. Dan ada hadis lain yang menunjukkan bahawa kiamat itu mati. Dalam Nabi kata kepada seorang kanak-kanak, in ya'ish hadza la yudrikul haram hatta taqum alaikum sa'atukum. Kalau budak ni hidup, tak sempat tua lagi, kamu semua ni berlakunya kiamat, maknanya mati. Bukan kiamat, yang ini kiamat al-khassah. Kata itulah sebagai tafsir Allah, kata la uqsim biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat yang besar, dan juga kiamat khas bagi individu, bagi seorang. Mana 2 kali kiamat kita ni. Maknanya kiamat untuk seorang-seorang ni, kak. Orang duduk di hospital, hari-hari tengok orang yang kerja mandi mayat, imam-imam dipanggil supaya solat jenazah, hari-hari tengok penggali kubur, hari-hari masuk kubur. Tapi adakah memberi kesan dalam jiwa kita? Ataupun biasa-biasa je, kerja kali kubur tu kira cari rezeki je, rugilah kita. Dalam pepatah Arab kata mali jurhin bimayyitin ilam. Orang yang mati tu kalau kita toreh dia, tak sakit. Kita toreh dia, lukakan dia, tak sakit. Tak ada bunyi aduh, kan? Orang mati ada lompat awak, lari, hantu ni, kan? Begitulah hati manusia kalau sudah mati, tak rasa sakit apa-apa. Pergi tengok orang mati, masuk dalam kubur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kan? Melalai, meleka, melarakan kamu kerana nak banyak harta, sehinggalah kamu masuk kubur baru sedar. Ada sebagai ulama tafsir kata hatta zurtum, hingga walaupun kami pergi ziarah kubur, tak memberi kesan apa-apa, balik sengih yang suka. Allahul musta'an. Baiklah para jemaah sekalian, itu dia panggil Allah Ta'ala bersumpah yang pertama dengan hari kiamat. Kita bagi kepada sumpah yang kedua. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan nafsu al-lawamah. Apa dia nafsu al-lawamah ni? Tengok. Ini dalam pimpinan dia ada nota di bawah. An-nafsul lawamah, yakni jiwa yang sentiasa menegur dan menempelak dirinya sendiri semasa ia berbuat baik atau berbuat jahat. Nafsu kita sendiri yang menjadi pengimbang, juru attack dia.
Ketika berbuat baik, ia menempelak dirinya, mengapa tidak membuat lebih banyak? Kenapa tak buat? Waktu PKP mari, pakak duduk kat tak gambar menangis tak lagi masjid. PKP mari hujung, dibenar ke masjid, tak sampai-sampai juga dia. Nafsu kata, mu ni buah besar ni. Rupanya dengan Facebook yang kamu mengadu nak pergi masjid, bila masjid buka tak pergi. Nafsu al-lawamah akan celak kita, tuan-tuan. Baca Quran 2 muka surat je, patut 1 juzuk, kenapa malah sangat? Itu dia panggil nafsu al-lawamah. Sebaliknya, kalau ia melakukan kejahatan, maka nafsunya akan tempelak dan menyesalnya. Apa awak ni? Mau tak takut Tuhan? Mau nak masuk neraka? Nafsu akan, itu semua tu pertemuan dalam jiwa kita, bergelora jiwa kita. Itu tanda dia. Maka dalam ayat ini tengok, hadza qasamun bin nafs. Allah Ta'ala bersumpah dengan nafsu, dengan jiwa manusia. Kan? Dalam surah Wasy-Syamsi, Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu, jiwa manusia, Allah Ta'ala dah samakan kejadian dia comel. Kemudian Allah Ta'ala beri kepada dia ilham, fujur, jalan jahat, wa taqwa, jalan baik. Mu pilihlah nak mana. Mana maksudnya Allah Ta'ala bersumpah dengan semua nafsu, semua jiwa. Sama ada jiwa tu jiwa orang mukmin atau jiwa orang tidak mukmin, non muslim. Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk dia yang bernama nafsu. Ikutlah nafsu tu baik ataupun tak baik. Jadi dalam ayat ini, an-nafs al-lawamah, tanda tuan-tuan, nafsu tu ada 3 kategori. Yang pertama dia panggil ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Apa ini? Nafsu yang sangat tenang. Ini taraf tinggi. Para anbiya, para syuhada kan, para aulia, orang ni nafsu al-mutmainnah. Dia tak mikir nak buat jahat buat ni. Yang kedua, kategori yang kedua ni nafsu al-lawamah. Kita ni insya-Allah duduk sinilah. Nak kata nafsul mutmainnah, malu ke diri kita ni. Kan? Malu ke diri duk main tarik tali ni. Sekali baca Quran 4 kali tak baca. Allahul musta'an. Sekali-sekala bangun tahajud boleh menangis, tahun depan pula baru dah jumpa. Maknanya itu dipanggil nafsu al-lawamah. Yang pentingnya ada gelora dalam jiwa kita yang bertembung. Buat baik, buat tak baik, dia tegur belakang. Pengkritik utama. Pengkritik utama dalam jiwa kita. Baik, bila ada yang ni, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan akan duduk atas landasan yang baik. Satu lagi nafsu yang sangat menakutkan kita, dia panggil an-nafsul ammaratu bisu. Nafsu yang kerja dia duk ajak buat benda jahat ya. Apa? Pergi masjid buat apa? Rugi masa. Orang lain duk productivity, duk keluar, kita duk sibuk dengan mengatik, dengan baca Quran, majlis ilmu. Itu dia panggil nafsu al-ammaratu bisu. Kerja dia ajak buat benda jahat ya. Baik-baik tak ada. Biarlah kalau kita ada nafsu al-lawamah ini, makna kita bertembung dengan ni pun, kita rasa alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kita ada check and balance, kata orang sekarang. Mana ada timbang tara. Nak buat baik, ada orang tegur, kenapa sukit. Kalau buat salah, buat tak baik, dia tegur supaya kita menyesal, insya-Allah. Maka kata Al-Imamul Hasanul Basri. Hasan Basri ini seorang ulama tabi'in, mati dia tahun 110, masyhur. Kalau sebut dalam kitab kita Al-Hasan, ada alif lam, maka dia akan pergi kepada Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Hasan Basri kata apa? Dia hurai makna an-nafsu al-lawamah. Dia kata innal mu'mina la tarahu illa yalumu nafsah. Orang mukmin itu sentiasa mengoreksi diri. Duk cek diri dia. Yaqul ma aradtu bi kalimati. Kalau kita nak bercakap, kalau kita nak tulis benda-benda, kita tak boleh jadi cyber tropa yang tak erti bahasa, kan?
Kita mikir dulu, aku nak apa nak tulis ni. Tengok, lillahi ta'ala, nak tegur masyarakat. Teruskan. Kenapa aku tulis ni? Aku tulis ni sebab apa? Sebab nak sindir orang, nak jatuhkan orang, nak kena kepada orang, padam. Itu dia panggil sifat an-nafsul lawamah. Dia akan attack dia. Mu tulis apa ni? Kita ni kadang-kadang selamba ya tulis kata-kata perli dengan orang, dan buat kartun-kartun, lukis. Allah mudahnya dia. Sehari dua ni pula sibuk dengan duk main gitar pula. Main gitar perli orang. Ini pun dia panggil pertembungan nafsu dalam jiwa tak habis-habis. Tak sekira lah ada berebut nak jawatan itu, cerita lain pula kan. Kemudian bila dia nak makan, ma'aratu bi aklati, aku makan ni untuk apa? Fikir dulu. Yang pertama sekali, bahan makanan kita halal ke haram? Tak sedap ni. Tengok isi kandungan dia tak apa betul, logo halal pula tak ada, kan? Maka kita akan jadi bertembung di sini. Tak mau aku, tak molek ni, kan? Bila dia nak cakap dalam jiwa dia gini-gini, dia tanya, aku nak apa sebenarnya? Fala tarahu illa yu'atibuha. Nafsu yang baik ini sentiasa bertanya jiwa dia, mu nak apa daripada perkataan perbuatanmu ni? Apa hasil, apa kesan dia? Wa innal fajira, kalau nafsu itu tak baik, yamdi quduman fala yu'atibu nafsahu, dia akan lantak apa saja, istilah Melayu kata bujur lalu melentang patah. Halal haram jangan ditanya, yang penting kita boleh. Duk main Malaysia boleh, aku boleh. Halal ke haram, asal masuk. Jangan. Itu dia panggil nafsu yang tidak baik. Nafsu al-amaratu bisu. Itu kata Sayyidina Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Maka nafsu al-lawahmah ini menjadikan tuannya sentiasa mengintai-ngintai peluang untuk al-afdal, mencari yang terbaik, mencari yang terbaik. Jadi jiwa kita ni, kita tak katalah kita ni solid baik, dan kita tak kata juga kita ni solid jahat lah. Duduk bertembung di antara dua-dua, dan dua-duanya kita tidak akan menyerah, berpada tak kata ya. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, itulah dipanggil an-nafsu al-lawamah. Allah Ta'ala bersumpah dengan nafsu ni. Allahu Akbar. Kita ni kadang-kadang bertembur dengan jiwa kita sendiri dengan sebuah hadis, menarik hadis ni. Hadis ni dalam Bukhari dan Muslim, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita akan tengok darjat orang dalam syurga tak sama. Dalam siri yang pengembaraan kita ke alam akhirat, kita dah bincang tentang darakatu al-jahim, tingkatan lapisan neraka tak sama juga. Ada orang ni dahsyat sangat, ada orang kurang sikit. Syurga pun sama juga, berbeza-beza tingkatan manusia. Di antara satu darjat dengan satu darjat tu jauh, di antara timur dengan barat, ataupun langit dengan bumi. Masya Allah, tabarakallah. Sebab apa? Kenapa dalam syurga nanti seorang itu berbeza-beza dia punya kedudukan? Limadha? Kenapa berbeza kita punya taraf? Kenapa berbeza kita punya darjat? Tengok dalam hadis ini sebagai muhasabah. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki diri, dan kita, nafsu kita boleh lawamah, boleh cela kekurangan kita yang ada hari ini. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inni la'alam, aku tahu orang yang terakhir, ahli neraka yang terakhir keluar daripadanya, dan orang ahli syurga yang terakhir masuk ke dalam syurga. Rajulun yakhruju minan nar habwa, seorang ni keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, bila sebut neraka, teruslah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dahsyatnya dia. Jangan duk suruh tuan-tuan kawan-kawan cari kita dari neraka, kita suruh kita doa supaya kita lepas daripada neraka, kan? Bila keluar daripada neraka merangkak, Allah firman, izhab, pergi masuk dalam syurga, pergi. Dia pun pergi.
Masuk dekat pintu syurga, yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Dia masuk pergi jengok tengok, penuh dah Saya ni lama duduk dalam neraka. Orang lain ambil tempat belakang dah. Dia pun undur tak masuk. Fayarji'. Tak pergi. Undur balik. Fayaqulu ya Rabbi wajadtuha mal'a. Ya Rabbi, penuh dah tu, nak masuk mana? Allah perintah, izhab fadkhul jannah. Masuk dalam surga tu. Allahu akbar. Apa muni ni? Dia pergi pula dekat dengan pintu syurga, fayutakhayyalu ilaihi annaha mal'a. Dia pun duk mikir, penuh dah. Fayarji'. Balik mula, keluar balik. Tak jadi masuk. Dia kata, ya Rabbi, mal'a, penuh dah nu. Kali yang ketiga Allah Ta'ala pergi kata, masuk dalam syurga. Fa inna laka misla dunya wa asyrata amsalihha. Allah kata, masuklah. Aku dah sedia untuk kamu bahagian kamu. Kalau kita agak geran untuk kamu dalam masuk dalam syurga ni, misla dunia, seumpama dunia dulu dan 10 kali ganda lagi. Dia masuk. Barulah dia masuk. Apa hadis ni nak cerita kepada kita para jemaah sekalian? Nak ceritanya orang ni dalam dunia dulu, apabila dibuka kepada dia pintu kebaikan, ia taraddad, ragu, terumbang-ambing. Orang panggil keluk-kelik. Keluk-kelik ni kan. Bila pergi tempat majlis ilmu, tengok kereta penuh depan masjid, biarlah orang ramai, tak payah pergi balik semula. Gitulah keadaan dia. Pergi majlis ilmu, tak layak aku ni duduk depan, duduk ujung-ujung. Mari geng kaki ujung, hak seorang lagi pula sebelah dia, perak buka kelak buah, punah. Itulah keadaan dia. Bila orang beri peluang kebajikan, nak buat baik, saya ni tak layak, orang lain lebih layak, tak buat. Serah ke orang lain, dia tak buat, dia rugi sangat. Mari masjid awal, dia duduk tunggu tiang di belakang. Orang qaumat, akhir sekali tak dapat juga sahawal, rugi. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itulah saya nasihat, jangan duduk jadi lagu ni. An-nafsu al-lawwamah. Mana orang ni terumbang ambing, tak pergi. Jadi kalaulah kita ni nak kebajikan, rempuh masuk, kejar. Jangan duk main badi tolak. Kalau orang sah depan kat badi tolak, naik. Kadang-kadang anak duk fikir, Haji, Pakcik ni banyak pahala ke duk tolak orang naik sah depan ni? Ya awak tak nak naik. Seolah-olah kita ni zuhud sangat. Dalam bab dunia kita boleh tolak ke depan orang, tapi dalam bab akhirat kita kena ke depan, jangan beri pada orang. Ini yang betul. Ni kita buat benda tak betul. Orang ni dia kata wajadtul mal'a, 3 kali pergi jengok kena surga, penuh dah, penuh. Kita lagu tu juga. Nak pergi tak layak aku, tak. Lepas tu bila layak awak? Ini kita kena belajar nafsu al-lawwamah. Maka sepatutnya kita sentiasalah menggilak iman kita, gilak kesungguhan kita. Kita sedekah setakat mana yang kita mampu. Kita birrul walidain, kita hormat sayang pada ibu bapa kita yang hidup atau yang sudah mati. Sahabat hubungi silaturahim, beri bantuan pada orang miskin, mencari sebab-sebab keampunan Allah Azza wa Jalla, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Itulah yang barulah dia punya an-nafsu al-lawwamah. Nafsu itu beri faedah kepada kita. Itu satu. Maknanya al-lawwamah dengan mana nafsu itu celah kita. Orang ni kadang-kadang terumbang-ambing. Ada juga makna wa min ma'ani al-lawwamah. Tanda makna yang ketiga. Apa dia yang ketiga tadi? Dia kata allati tatalawwam ala sahibiha. Tatalawwam ni orang panggil bertukar warna. Bertukar warna. Macam pokok. Apa dia? Pokok ni, gapo orang panggil pokok? Sesumpah. Pokok. Tulis. Pokok. Ni bahasa Kelantan kata. Sesumpah ni, dia ni kalau dia naik atas pokok hijau, hijau lah dia. Naik atas pokok warna ni. Itu dia panggil talawum. Talawum ni bertukar-tukar. Jadi ada orang ini sentiasa bertukar, tataraddad wa adamul istiqrar, tidak stabil.
Itu tabiat manusia. Manusia ni memang begitu. Sebab itulah nama dia insan, kan? Nama dia manusia sebab dia mudah lupa. Dan hati tu nama dia hati, qalb sebab dia taqallab. Sekali nak, sekali tak say, sekali mai, sekali ni. Kata di pala ahli syair, wa ma summiyal insanu illa linasihi walal qalbu illa annahu yataqallab. Nama manusia tu sebab dia tu lupa, nama hati tu sebab dia berbolak-balik. Jadi kita nak tengok, kan, manusia ni tak stabil, bertukar warna sentiasa. Tengok, kadang-kadang duduk dengan ustaz cakap bab agama, mari geng-geng kaki buah pula tak tahu cakap hatina pula. Cakap hatina mana cakap hak perempuan, seolah-olah dia tadi cabut piah. Tercabut dia punya kopiah. Pada tu ada setengah-setengah orang ni tak mau pakai kopiah langsung. Kita ni tak payah pakai kopiah. Dah, tak payah cabut-cabut. Sama juga bila kita nak naik kereta. Bismillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, start kereta naik. Belum berjalan lagi kereta, buka lagu yo-ye. Astagfirullahalazim. Masuk nak makan, bismillahirrahmanirrahim, puak makan. Sudah makan, mari sebatang hak makan hak gomoh hak haram pula. Itu dia panggil talawum. Tadi nak makan baca bismillah, sudah makan bahal dengan rokok, apa jadi? Ini di antara. Ada orang yang begitulah keadaan. Duduk dalam masjid, i'tikaf, tapi mulut duk maki orang. Duduk WhatsApp, share benda-benda mungkar dan maksiat dalam masjid. Kita kata la haula wala quwata illa. Isu baru sudah dibongkar sekarang ni, sudah dapat skandal sekian-sekian. Seluruh dunia kita duduk sebar, duduk update dia punya status dalam Facebook, dalam masjid. Itu dia panggil talawum. Masuk masjid molek dah, tapi duduk dalam masjid buat benda mungkar. Maka ini juga dipanggil al-lawwamah, daripada kalimah tatalawwam ala sahibiha, makna orang ni terumbang-ambing, tak selamat. Allahu akbar. Baiklah para jemaah sekalian, panjang kita di sini, kita pergi kepada ayat lain pula. Allah Taala bersumpah dengan kiamat, dan Allah Taala bersumpah dengan nafsu al-lawwamah. Masya-Allah, tabarakallah. Sebab apa? Kenapa dua kaitan, dua sumpah di sini? Sebab tujuan dikumpulkan manusia di akhirat esok, dikumpulkan hayawan, dikumpul semua benda, yang menjadi agenda utamanya manusia yang akan dihisap, dihitung. Hayawan tu begitu ya, lepas dikira tu mati balik dia jadi tanah semula. Maka dua perkara ini, kiamat dan jiwa kamu akan diperhitungkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dua sumpah ini besar. Baik, kita pergi kepada ayat yang ketiga. Ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkan semula? Itu dia panggil takrirul ba's. Al-Quran cerita dianya nak cerita bangkit semula, bangun balik. Itu dipanggil objektif utama, di antaranya tauhid dan kebangkitan semula, supaya manusia ni sedar. Baik, sebelum kita pergi kepada ayat 3 ni, saya nak peringatkan tentang tazkiyatun nafsi, ilmu tentang jiwa. Alhamdulillah, ana sendiri telah berusaha untuk memperbaiki diri, dan juga untuk para jemaah memperbaiki diri. Kita telah syarah beberapa buah kitab, di antara kitabnya Penawar Bagi Hati. Alhamdulillah, Penawar Bagi Hati kita sudah update, sudah rakaman dia penuh, kan? Ada 30 siri, tuan-tuan boleh ambil, beli kitab Penawar Bagi Hati, kemudian kita talaki, kita baca, kita dengar, insya-Allah. Satu lagi, sebuah kitab lagi, nama dia Aplikasi Hati, A'malul Qulub, amalan hati. Alhamdulillah, kitab ini juga setelah selesai saya khatam huraiannya. Tuan-tuan boleh tengok dalam maktabah di YouTube. Dan banyak lagi 2-3 bab hati ni. Ada aplikasi hati, ada tenang hati. Beberapa kitab yang telah saya usaha baca, dan juga kita keluar buku-buku nota dalam buku saya, seperti Rahmat Allah Ta'ala Tidak Terhenti, Dunia Bukan Syurga, Musafir Menuju Allah. Ini semua nota-nota motivasi keimanan yang para jemaah bolehlah berambil manfaat daripadanya. InsyaAllah, mudah-mudahan ada manfaat untuk motivasi pada kita.
dari sudut membaiki jiwa, menenangkan hati, insya-Allah. Baik, kita pergi pada ayat 3. Manusia hak kafir itu dia sangka dia Allah Taala tak dapat mengumpulkan balik tulang-tulangnya. Jadi dia tak percaya. Orang kafir, orang yang mendustakan hari akhirat ini. Ada yang mengatakan zaman Nabi itu seperti Abu Jahal, Akhnas bin Syariq dan lain-lain lagi yang mengingkari kebangkitan semula. Dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bawa tulang yang dah reput. Mari duk patah depan Nabi, kerak. Hei Muhammad. Ni tulang-tulang reput ni, bangkit semula. Dalam surah Yasin Allah Taala sebut wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu, kan. Dia mari duk banding kita tulang-tulang, dia lupa kejadian dia, dulu air mani je. Boleh. Maka ayat ini diguna tulang. Kenapa? Tanda tuan-tuan. Apakah hikmahnya? Allah SWT sebut dalam ayat ini, manusia ni suka sangat main dengan tulang. Bawa tulang, repuk, mari duduk peracur depan Nabi, kemudian tunjuk, boleh bangkit semula. Tengok. Tulis ini. Kenapa isu tulang itu dibawa di sini? Kenapa? Jawab dia, nak menguatkan kebangkitan semula itu melalui tulang tadi. Yang pertama, izam, tulang itu di antara makhluk kejadian manusia yang awal. Allah akan sebut dalam surah Al-Mu'minun, summa khalaqnal al-nutfah aimani. Summa khalaqnan nutfata alaqah. Daripada aimani jadi darah. Fa khalaqnal alaqata mudghatan, kemudian jadi seketul daging. Fa khalaqnal mudghata izama, daripada daging jadi keluar tulang. Fa kasawnal izama lahma, daripada tulang tumbuhnya daging. Masya-Allah tabaraka. Itu ayat. Maka permulaan kejadian manusia, Allah Taala mula daripada air mani, tahap jadi tulang. Kemudian yang kedua, tulang ni di antara perkara yang awal diciptakan, dan dia pula di antara yang terakhirnya hilang. Sebab kalau orang mati, mula-mula repuk, mula-mula busuk, apa dia? Kulit tubuh hancur habis, kakak tulang tu ada lagi. Kalau kita pergi melawak di muzium-muzium dalam kubur lama, pergi melawak ni Ashabul Kahfi di Jordan, ada dikata tulang Ashabul Kahfi. Pergi melawak di ashab muzium mana-mana pun ada tulang. Mana tulang tu tahan lama. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, asal manusia itu daripada tulang, dan dibangkit juga daripada tulang dia. Dalam hadis Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, walaysa minal insani syai'un illa yablah. Tidak ada di atas tubuh manusia ni semuanya akan rusak, akan hancur. Ada sebahagiannya sampai hari masuk dalam kubur tak hancur, tu ada. Tapi kebanyakannya manusia tu hancur. Illa azman wahidan, kecuali satu tulang je yang tak hancur. Wa huwa ajbuz zanab, tulang sulbi. Ekor tulang belakang kita hujung, itu dia panggil ajbuz zanab. Itu tak hancur. Dibakar pun tak hancur. Ada orang cuba dah, banyak tak hancur. Dalam bahasa moden budak-budak hari ni, dia panggil chip. Daripada chip ni lah, kan telefon kita ada chip kecil besar ni, boleh telefon seluruh dunia, boleh cari kebajikan seluruh dunia, boleh buat jahat seluruh dunia. Chip. Maknanya ajbuz zanab ni macam chip pada manusia. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, daripada tulang inilah akan dipasang balik, hidup balik, jadi orang semula, bangkit di akhirat kelak. Masya Allah tabarakallah. Itu dipanggil ajbuz zanab. Tulang sulbi dia panggil, tulang hujung sekali itu. Allahu Akbar. Yang keempat, sebab turun ayat-ayat, iaitulah orang-orang kafir engkar bangkit semula. Mereka menganggap satu benda yang mustahil nak boleh hidup balik setelah tulang terepuk. Sebagaimana yang saya sebut awal tadi, puak-puak kafir ni mari jumpa Nabi bawa tulang repuk, mari duk peracur, duk patah-patah depan Nabi, nak tunjukkan bahawa tak boleh dah nak bangkit semula. Apa Muhammad? Maka Allah Taala sebut di sini izam, tulang.
Maknanya kalau kita tadabbur, ini ada 4 isu tentang tulang, boleh dipanjangkan lagi lah. Siapa dia, kalau ulama-ulama tadabbur yang akan jelas kenapa disebut tulang dalam masalah ini. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Baiklah, kita pergi pada ayat yang keempat. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Hei manusia, bukan sebagaimana yang disangkakan itu, hok muduk sangka aku tak mampu nak hidup balik itu. Jangan. Bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Bananah di sini para ulama mengatakan apa dia? Tulang jari. Tulang jari. Dia panggil banan. Banan ni anak jari. Asabi'. Anak jari ni dia panggil banan. Kebanyakan ulama tafsir dinukil daripada Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, maknanya makna ayat ini Allah SWT jadikan anak jari dia tu tak sama. Tak sama. Tengok jari kita ni. Macam mana kalau Tuhan buat satu saiz je, sama gini, macam mana nak buat? Tak boleh kan? Jadi gini zup jadi sama. Masya Allah, Tabarakallah. Kalau tidak nak minum air, payah kita nak ambil macam hayawan lain. Sekali-sekala kita tengok gajah kan, dalam video-video tentang gajah tu, elephant, Allahu Akbar, sedih kita tengok dia. Anak dia rebah, nak angkat tak boleh. Kaki dia tak boleh pegang, walaupun besar tak boleh pegang. Belala dia duduk musni pinyek, duduk pulah nak angkat. Kita manusia dengan ada jari ni, angkat. Allah mudahnya. Masya Allah. Hamdan laka ya Rabb, maha suci engkau. Allah kita puji Allah Ta'ala banyak-banyak. Maka dalam ayat ini diceritakan tentang banan. Allah Ta'ala boleh je nak sama tak jarimu, tapi mu nak pergi ke mana? Kamu nak pakai macam mana kalau sama? Syekh Atiyah rahimahullah ta'ala, Atiyah Salim, guru kami di Masjid Nabawi, dalam Tatimmatu Adwa'il Bayan, dia kata kebanyakan ahli tafsir sebut dengan anak jari. Tetapi pendapat yang lebih jelaslah dalam tentang ayat ini, iaitu Allah Ta'ala mampu nak balik semula, nak hidup balik manusia tu lepas pada dia mati. Kita kata dua-dua tu ada tafsirannya. Tafsir salah ada tentang anak jari. Sebab apa? Bila kita tengok kepada kajian semasa, ulama-ulama semasa yang mengkaji tentang al-basmah. Basmah ni ibu jari ni. Tepek jari. Kita pergi jabat tanah nak tukar tanah, tepek jari. Cok jari kan. Kita pergi ke mana-mana pejabat pun, kata tanda tangan orang boleh tiru, tapi cok jari orang boleh tiru, tak boleh tiru. Sebab tu kita nak pergi jabat buat hari ni, cek, tak boleh tipu. Kalau punch card boleh je, tolong punch card aku, dan esok aku buat untuk kau pula. Jari boleh pinjam, kerak sekejap, tolong kita tepek jari aku. Mana boleh. Orang Kelantan kata tepek jari, bahasa sebenarnya cok jari kita. Mana boleh. Jadi jari ini di antara benda yang ajaib dalam dunia ini, sebab seluruh dunia ni tidak ada yang basmah dia, cok jari dia ni sama, tak akan sama. Daripada ujung dunia dulu, wallahu a'lam, yang sudah mati, kita cerita yang sekarang zaman satu generasi tu, cok jari dia tak sama. Adik-beradik seibu sebapa, keluar daripada mak yang sama, tapi ibu jari lain. Allahu Akbar. Apa sebab? Tanda tuan-tuan. Apakah sebab ibu jari manusia ni tak sama? Kenapa? Sebab yang pertama, Allah nak beza, nak beritahu kepada kita betapa hebatnya dia boleh buat benda yang berbeza-beza, juta manusia tak sama. Masya Allah, Tabarakallah. Yang kedua, tanda. Sebab yang kedua, nak menunjukkan setiap orang bertanggungjawab dengan apa yang dia buat. Dalam surah Fatir, wala taziru waziratun wizra ukhra, orang ni tak akan tanggung dosa orang lain.
kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap orang akan terikat dengan jiwa, tergadai dengan perbuatan dia sendiri, kan? Cuma kita kata kalaulah benda itu bersebab, ana ada sebut dalam ayat lain, dalam ketika kita huraikan tentang surah Fatir dulu, wala taziru waziratun wizra ukhra, dosa orang lain kita tak akan tanggung. Tapi kalau dosa itu berkait dengan kita, seperti suami membiarkan isteri tak tutup aurat, keluar rumah, ayah bapa membiarkan anak-anak tak solat, maka itu dosa dia tanggung, sebab dosa bersebab dia panggil. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Kemudian ayat yang kelima, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Kebenaran itu bukan tidak ada bukti. Orang tahu dah benda itu baik. Bahkan manusia yang engkar, manusia yang derhaka, yang tak dengar kata ni, suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga tidak mengakui adanya hari kiamat. Baru kita tahu sebab apa manusia ni nak buat maksiat, sebab apa manusia ni tak berani nak dengar kuliah. Kenapa mereka tak mau masuk Islam? Sebab yuridu an insan liyafjura amamah, dia punya perancangan dalam kepala dia, kalau aku masuk Islam tak boleh minum arak, kalau masuk Islam tak boleh makan babi, tak boleh berzina. Itu di antara sebab-sebab manusia tak mahu terima kebenaran. Ini masalah kita. Kita sama juga. Orang yang manusia, bila orang ajak, awak dapat kotak pergi Mekah boleh? Dia memikir, aku kalau balik Mekah orang panggil haji, orang panggil hajah. Takkanlah majlis karaoke bernyanyi atas pentas, haji dan hajah dijemput naik bersengih sini. Tak so. Ini sebab manusia, bila dalam kepala dia ada perancangan nak buat jahat, dia tak akan balik, dia tak akan jadi, tak akan bersedia menjadi orang baik. Jadi para jemaah sekalian, itulah sebab-sebabnya manusia ni tak bersedia menjadi orang baik. Kenapa? InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Tanda bermula siri yang akan datang di ayat yang kelima. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.